Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ahmad Tirmizi bin Muhammad Zaki, nombor matriks 055768. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang hidup pasti akan merasakan kematian. Jadi hari ini kami bawakan kepada anda satu perbincangan dan satu pembentangan mengenai satu topik, iaitu pengurusan jenazah. Kenapa kita kena tahu pengurusan jenazah? Seperti yang dikatakan tadi, kita hidup, selagi kita hidup, kita akan berhadapan dengan kematian. Sama ada kematian orang lain ataupun kematian orang yang terdekat dengan kita. Jadi sama-samalah kita dengarkan dan kita pelajari supaya bila berlaku kepada kita, kita bukan sahaja bersedia daripada segi mental, malah kita bersedia daripada ilmu yang ada di dada. Jadi saya menjemput pembentang pertama, iaitu saudari Idham, untuk membawakan kepada anda perbincangan pada topik ini. Dipersilakan. Baik, terima kasih kepada saudara Tirmizi, dan saya akan meneruskan untuk tajuk ataupun subtopik adab semasa memandi dan mengkafankan jenazah. Iaitu sepanjang pengurusan jenazah terdapat banyak adab-adab yang perlu kita patuhi supaya kita menghormati kepada mayat itu. Di antara adab-adab yang perlu kita patuhi ialah tidak boleh untuk orang memandikan jenazah atau sesiapa pun untuk menyentuh kemaluan mayat tanpa memakai sarung tangan. Begitu juga dilarang untuk melihat aurat mayat. Hanya dibenarkan menyucikan bahagian aurat setelah membalut tangan dengan kain atau memakai sarung tangan sahaja. Adab yang kedua, diharuskan kepada orang yang memandikan jenazah atau sesiapa pun untuk tidak melihat mana-mana bahagian melainkan ketika perlu untuk memandikannya. Seterusnya, diharuskan untuk tidak menyentuh mana-mana bahagian tanpa memakai sarung tangan. Manakala sekiranya perkara tersebut boleh mendatangkan syahwat, maka sentuhan itu adalah diharamkan. Seterusnya, dimakruhkan untuk memotong kuku, menggunting misai atau mencukur bulu ari-ari. Malah diharuskan untuk dibiarkan begitu sahaja. Ini adalah kerana setiap bahagian daripada badan mayat adalah dianggap sesuatu yang mulia. Dimandikan wanita seperti mana dimandikan orang lelaki. Sekiranya mempunyai rambut, diikat dengan 3 ikatan seperti mana yang diriwayatkan oleh Ummu Atiyah radhiyallahu anha. Ta'ni thalathatun quruni safarna sya'ara bintin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maknanya kami ikalkan rambut puteri baginda sallallahu alaihi wasallam, iaitu dengan 3 ikatan. Riwayat Al-Bukhari. Manakala jenis kain yang digunakan sebagai kafan mestilah jenis yang boleh dipakai oleh orang yang hidup. Oleh itu tidak harus menggunakan kain kafan bagi mayat lelaki dengan kain sutera, kerana lelaki diharamkan untuk memakainya. Dan akhir sekali, makruh jika dikafankan si mati dengan kain yang warnanya selain daripada warna putih. So, sekian daripada saya. Terima kasih, dan saya akan teruskan dengan pembentangan oleh saudara Ainullah. Bismillahirrahmanirrahim. InsyaAllah saya akan sambung sedikit tentang pembentangan kami untuk mandi jenazah dan juga alatan-alatan untuk memandikan jenazah. Syarat-syarat tukang mandi jenazah ni adalah mengikut syarat-syarat orang, sama juga seperti orang yang menguruskan jenazah. Syarat-syaratnya adalah seperti berikut, tujuh di bawah ni. Dan yang pertama adalah haruslah orang yang menguruskan jenazah itu seorang Muslim, bukannya kafir. Yang kedua, orang yang menguruskan jenazah itu bukan musuh kepada si jenazah. Yang ketiga, adalah seorang yang merdeka, bukan hamba. Yang keempat, mandi jenazah adalah seorang dewasa, bukan kanak-kanak. Dan seterusnya, seorang yang berani, iaitu adalah seorang yang sabar. Dan antara yang penting juga, mestilah seorang yang amanah. Amanah ni supaya si tukang mandi jenazah ni tidak menceritakan, contohnya
kalau ada perkara-perkara aib pada tubuh jenazah, dia tidak menyebarkan kepada masyarakat awam. Dan yang terakhir sekali, dia secara umum dan pentinglah, ianya mestilah seorang yang mempunyai kemahiran dan ilmu yang cukup dalam perkara hal-hal menguruskan jenazah, terutamanya dalam bab memandikan jenazah. Khususnya kita pergi kepada alatan keperluan untuk memandikan jenazah. Jadi tiada alatan-alatan khusus yang tergantung kepada bekal mandi sendiri, selagi mana ianya mendapati syarak dan boleh memandikan jenazah dengan sempurna, maka tiada masalah. Jadi yang pertama adalah pengorek telinga, daun bidara, air mawar, sarung tangan getah, kapur barus, kain kafan, sebut cendarna, dan yang terakhir minyak wangi. Jadi setakat itu sajalah daripada saya serahkan kepada orang yang seterusnya. InsyaAllah saya akan meneruskan perbincangan ini berkenaan tata cara memandikan jenazah. Para ulama membahagikan mandian ini kepada dua bahagian, iaitu yang pertama al-ghuslul adna, iaitu mandian yang paling asas dan wajib, dan yang kedua al-ghuslul akmal. Al-ghuslul akmal iaitu mandian yang lebih sempurna yang menggabungkan perkara wajib, sunat serta harus. Tata cara mandian yang asas dan wajib ataupun dipanggil al-ghuslul adna. Langkah yang pertama ialah dengan membersihkan najis-najis yang berada di badan atau yang melekat pada mayat. Kemudian hendaklah dimandikan kepada mayat itu dengan air sebagaimana wajib ke atas orang yang berjunub ketika hidup. Tidak menjadi syarat sah mandian jenazah untuk diniatkan terlebih dahulu, maka dengan itu selesailah perkara yang wajib dalam pemandian jenazah. Seterusnya, tata cara pemandian jenazah yang lebih sempurna ataupun dipanggil al-ghuslul akmal. Berikut menyatakan tata cara mengikut kaedah mandian yang sempurna. Yang pertama, hendaklah dimandikan di tempat yang tidak ada orang atau bilik khas, sebaik-baiknya yang hanya bertugas untuk memandikan jenazah sahaja dibenarkan untuk melihat ataupun waris terdekat. Wajib untuk menutup tempat itu dengan kain atau penghalang, seperti mana manusia mandi di tempat hidupnya, pasti ada benda yang menjadi aib atau tidak mahu dilihat orang lain. Seterusnya, hendaklah diletakkan mayat di tempat yang tinggi seperti di atas papan atau katil khas yang dibuat untuk pemandian jenazah. Diharuskan untuk dipakaikan baju ketika mandi sebagai menutup aib mayat tersebut. Orang yang memandikan jenazah tersebut hendaklah memasukkan tangan ke dalam baju tersebut dan membersihkan dari dalam kain tersebut. Disunatkan juga untuk menutup wajah mayat daripada mula diletakkan di atas tempat pemandian. Seterusnya, meletakkan mayat di atas tempat pembaringan dengan penuh lemah lembut. Kemudian, membuatkan mayat seperti keadaan orang yang duduk melunjur kakinya. Kemudian, tangan orang yang memandikan jenazah itu menahan leher si mayat agar tidak terjatuh dan menyandarkan badan jenazah dengan kaki orang yang menguruskan jenazah. Kemudian, tangan kiri menekan perut si mati dengan sedikit kuat untuk mengeluarkan najis-najis yang berbaki agar tidak lagi keluar ketika kafan nanti. Diharuskan untuk membakar bukhul atau setanggi agar orang sekeliling tidak terbau najis-najis tersebut, sekaligus dapat menjaga aib si mati. Kemudian dibaringkan mayat, dan orang yang memandikan mayat hendaklah memakai sarung tangan atau membalut tangannya dengan perca kain. Kemudian mengambil sarung tangan lain atau perca kain lain dan mula membasuh bahagian mulut dan hidung dan membersihkan seperti mana orang yang berwuduk berkumur dan membersihkan hidung. Seterusnya, mewudukkan mayat. Setiap basah wuduk dibuat 3 kali berserta dengan membersihkan mulut dan hidung. Kemudian dibasuhkan bahagian kepalanya, kemudian janggut menggunakan sabun atau apa-apa sahaja yang boleh membersihkan, kemudian menyelati rambut janggutnya dengan lemah lembut. Dimulakan mandian daripada bahagian belah kanan, bermula daripada leher hingga ke bahagian kiri, kemudian dimandikan bahagian sebelah kiri daripada leher hingga ke bahagian kaki. Selepas itu diangkat sedikit badan mayat dan meletakkan dalam keadaan mengiring ke arah kiri,
lalu dilalukan air bahagian kanan belakang mayat dari bahu hingga ke kiri, kemudian diiringkan badan ke arah kanan, lalu dibasuh pula bahagian belakang sebelah kiri. Semua ini dikira sebagai satu mandian. Selain itu, diharuskan untuk mengulang basuhan ini untuk kali kedua dan ketiga dan diletakkan sedikit kapur barus. Sekiranya terkeluar najis selepas selesai mandian di atas, maka cukup sekadar membuang najis tersebut, tidak perlu mengulangi basuhan di atas. Tidak perlu dimandikan atau berwuduk semula. Selepas itu dilembutkan tulang sendi untuk memudahkan proses kafan, kemudian dikeringkan mayat supaya kain kafan tidak basah hingga untuk memastikan kain kafan tahan lebih lama. Seterusnya, adab-adab mengurus jenazah. Sepanjang menguruskan jenazah, hendaklah dijaga adab-adab dengan sedaya upaya, menghormati mayat seperti mana menghormati ketika hidup dengan memastikan hal-hal berikut. Yang pertama, tidak boleh untuk orang yang memandikan jenazah atau sesiapa pun untuk menyentuh kemaluan mayat tanpa memakai sarung tangan. Seterusnya, diharuskan kepada orang yang memandikan jenazah atau sesiapa pun untuk tidak melihat mana-mana bahagian melainkan ketika perlu untuk memandikannya. Begitu juga diharuskan untuk tidak menyentuh mana-mana bahagian tanpa memakai sarung tangan. Sekiranya tidak ada syahwat, tidak diharamkan sentuhan tersebut. Dimakruhkan untuk memotong kuku, menggunting misai atau mencukur bulu ari-ari, malah diharuskan untuk dibiarkan begitu sahaja. Ini kerana setiap bahagian daripada badan mayat adalah dianggap sesuatu yang mulia. Dimandikan wanita seperti mana dimandikan orang lelaki, sekiranya mempunyai rambut diikat dengan 3 ikatan, seperti mana yang diriwayatkan oleh Ummu Atiqah radhiyallahu anha, dhafarna syara'a binti Nabi sallallahu alaihi wasallam ta'ni 3 qurun. Artinya, kami ikalkan rambut puteri baginda sallallahu alaihi wasallam, iaitu dengan 3 ikatan. Hadis riwayat Bukhari. Dari kesimpulannya, berdasarkan apa yang kami terangkan di atas, begitulah tata cara yang diajarkan kepada kita untuk menguruskan jenazah berdasarkan mazhab kita, iaitu secara umumnya yang diamalkan di Malaysia itu mazhab Syafi'i. Untuk melihat lebih lanjut, boleh merujuk kepada kitab Al-Mughni Muhtaj, Muhazzab, Al-Majmu', Hasyiah Qalyubi dan Al-Hal. Sekian sahaja pembentangan daripada saya. Terima kasih kepada sahabat yang membantu saya untuk melakukan pembentangan seterusnya. Saya akan membentangkan berkenaan alatan keperluan mengkafan. Alatan pertama yang digunakan ialah kain putih ataupun kain kafan yang panjangnya 20 meter bagi dewasa. Seterusnya kita akan gunakan tali 5 utas yang diambil daripada kain kafan, gunting, kapas, serbuk cendana, kapur barus, air mawar, minyak wangi ataupun minyak atar. Seterusnya, saya akan menerangkan berkenaan tata cara mengkafankan jenazah. Yang pertama, sediakan 3 atau 5 utas tali yang dihamparkan di tempat perbaringan. Kebiasaan tali tersebut diambil daripada kain kafan. Yang kedua, ketinggian jenazah diukur untuk menentukan kepanjangan kain kafan yang digunakan. Selepas ketinggian jenazah diukur, kain kafan tersebut akan dipotong menjadi 3 bahagian yang besar. Ketiga-tiga kain tersebut dihamparkan dalam keadaan bertindih antara satu sama lain. Yang seterusnya, hamparkan kapas gulungan di tengah-tengah kain memanjang ke bawah mengikut anggaran saiz tubuh jenazah. Yang keenam, serbuk cendana ditaburkan di atas kapas yang telah dibentangkan tadi. Yang ketujuh, mayat tersebut akan dipindahkan di atas kain kafan yang sudah dibentangkan. Yang ke-8, jenazah tersebut akan dilitupi dengan kapas yang disediakan pada bahagian-bahagian berikut. Yang pertama, pada bahagian kemaluan. Yang kedua, pada kedua-dua siku tangan dan dada jenazah. Yang ketiga, pada kedua-dua telinga jenazah. Yang keempat, pada muka jenazah. Dan yang kelima, pada kedua-dua kaki jenazah. Yang kesembilan, sekali lagi, serbuk kayu cendana ditabur di atas kapas di atas jenazah. Yang ke-10,
kain kafan tersebut diselimuti ataupun ditutupi dari lembaran paling atas sampai lembaran paling bawah secara satu persatu, secara bersilang satu persatu pada tubuh jenazah. Yang ke-11, ikat dengan tali kain yang telah disediakan sebanyak 3 atau 5 ikatan bermula daripada bahagian hujung kaki, lutut dan pinggang. Kemudian diikatkan secara ikatan hidup ataupun ikatan yang longgar, ataupun ikatan tersebut boleh dibuka semula kerana tali ini akan dibuka semula ketika berada di dalam kubur. Yang ke-12, biarkan bahagian muka tersebut terbuka. Tujuannya ialah untuk ditatap oleh sanak saudara jenazah. Yang ke-13, tali di bahagian leher dan atas kepala diikat apabila jenazah sedia diusung atau untuk disembahyangkan. Yang terakhir, setelah siap semuanya, renjislah di atas kain kafan tersebut air mawar dan sapulah sedikit minyak wangi. Sekadar ini sahaja pembentangan saya pada hari ini. Saya akan menjemput sahabat saya yang seterusnya. Terima kasih kepada saudara Munzir yang membentangkan tentang peralatan kafan dan cara mengkafankan jenazah. Baik, nama saya Muhammad Abdul Husni bin Anas, metrik 055604. Saya akan membentangkan tentang cara solat jenazah. Boleh kita lihat pada skrin. Yang pertama, niat. Takbir pertama diikuti bacaan Al-Fatihah, takbir kedua diikuti selawat, takbir ketiga diikuti doa untuk si mati, takbir keempat diikuti doa untuk si mati lagi, memberi salam dan bacaan surah dan doa sesudah salam. Baik, kita teruskan dengan lebih terperinci. Niat. Bagi jenazah lelaki, usalli ala hadzal mayyit arba'a takbiratin fardal kifayah ma'muman lillahi ta'ala. Bagi jenazah perempuan, salli ala hadhihi al-mayyitati arba'a takbiratin fardal kifayah ma'muman lillahi ta'ala. Baik, yang pertama niat. Yang kedua, kita takbir pertama diikuti bacaan Al-Fatihah. Allahu Akbar. Kita baca surah Al-Fatihah seperti dalam solat macam biasa. Baik, yang ketiga, takbir kedua diikuti solawat. Kita baca solawat yang panjang. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. Takbir yang kedua. Takbir yang ketiga diikuti doa untuk si mati. Bagi jenazah lelaki, Allahumma firlahu warhamhu wa'afihi wa'afu anhu. Itu untuk pendek, panjang kita baca sampai habis. Bagi jenazah perempuan, tukar untuk jadi hak. Allahumma firlaha warhamha wa'afuha wa'afu anha. Baik, takbir yang keempat pula diikuti doa untuk si mati lagi. Bagi lelaki, Allahumma la tahrimna ajrahu wa la taftinna ba'dahu waghfir lana wa lahu wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. Bagi jenazah perempuan pula tukar kudu jadiha اللهم لا تحرمنا أجرها ولا تفتنا بعدها sampai habis. Baik, seterusnya memberi salam macam solat biasa dalam keadaan berdiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian kita bacaan surah dan doa sesudah salam. Bacaan surah tu nak baca surah apa? Surah yang tulis pada slide ini. Surah Al-Ikhlas 3 kali, surah Al-Falaq 1 kali, surah An-Nas 1 kali, surah Al-Fatihah 1 kali, surah Al-Baqarah ayat pertama sampai ke-5 dan ayat Al-Kursi 1 kali. Sesudah itu kita baca doa yang terpapat di slide ini. Jenazah lelaki dan perempuan. Itu saja daripada saya.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya serahkan pandangan seterusnya kepada saudara Firdaus tentang syarat sah dan rukun solat jenazah. Sekian. Terima kasih kepada saudara di sini. Kita sambung kepada syarat sah solat jenazah. Ada 3. Yang pertama, sembahyang jenazah sama halnya dengan sembahyang yang lain. Itu harus menutup aurat, suci dari hadas besar dan kecil, suci badan, pakaian dan tempat serta menghadap arah kiblat. Yang kedua, mayat sudah dimandikan dan dikafankan. Yang ketiga, mayat diletakkan sebelah kiblat mereka yang menyembahyangkannya, kecuali jika sembahyang yang dilakukan di atas kubur, iaitu sembahyang raib. Seterusnya rukun solat jenazah. Ada 7. Yang pertama, berdiri tegak. Yang kedua, niat mendirikan solat jenazah. Lafaz niat bagi jenazah lelaki, iaitu sahaja aku solat ke atas mayat lelaki ini. 4. Takbir fardu kifayah menjadi imam ataupun mengikut imam kerana Allah Ta'ala. Lafaz niat bagi jenazah perempuan pula, sahaja aku solat ke atas mayat perempuan ini. 4. Takbir fardu kifayah menjadi imam atau mengikut imam kerana Allah Ta'ala. Yang ketiga, takbir 4 kali termasuk takbiratul ihram. Yang keempat, membaca Al-Fatihah. Yang kelima, membaca selawat. Yang keenam, membaca doa pengampunan bagi jenazah. Yang ketujuh, memberi salam. Okey, seterusnya saya serahkan kepada saudara Naimullah. Terima kasih kepada saudara Firdaus. Jadi seterusnya saya akan teruskan pembentangan ini dengan perkara-perkara sunat dalam jenazah. Okey, secara umumnya terlampau banyaklah perkara-perkara sunat sewaktu kita solat jenazah ataupun sewaktu kita mengebumikan jenazah dan sebagainya. Jadi ini adalah di antara perkara-perkara sunat. Jadi yang pertama sekali iaitu imam hendaklah berdiri bertentangan dengan kepala jenazah lelaki dan berdiri bertentangan dengan pinggang jenazah perempuan ataupun khunsa. Jadi yang ini dilakukan oleh Pak Imam sewaktu nak mengimami solat jenazah ataupun sembahyang jenazah pada waktu itu. Seterusnya, kepala jenazah lelaki hendaklah diletakkan di sebelah kiri imam. Kepala jenazah perempuan dan khunsa diletakkan di sebelah kanan imam. Menurut kebiasaannya, kepala jenazah lelaki itu juga diletakkan di sebelah kanan imam. Okey, seterusnya hendaklah jenazah itu disembahyangkan di masjid. Kiranya kadang-kadang kita solat di surau ataupun di rumah, tetapi disunatkan kita sembahyang di masjid. Jadi seterusnya adalah makmum hendaklah berdiri berbaris 3 barisan. Lepas tu seterusnya adalah mengangkat tangan ataupun kedua belah tangan sewaktu mengucapkan takbir yang keempat, iaitu pertama sekali, takbir yang pertama kita membaca surah Al-Fatihah, takbir yang kedua adalah kita berselawat, takbir yang ketiga adalah kita membaca doa Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu ataupun Allahumma ighfir laha warhamha wa'afiha wa'fu anha untuk jenazah perempuan. Dan takbir yang keempat adalah sunat juga bagi kita untuk membaca Allahumma la tahrimna ajrahu wa la taftinna ba'dahu ila akhir. Jadi sesungguhnya solat jenazah ini adalah senang sahaja, dan terlampau banyak kelebihan ataupun fadilat-fadilat yang kita dapat jikalau kita solat jenazah. Okey. Seterusnya adalah kita membaca a'udzubillahi minasyaitonirrajim sebelum membaca Al-Fatihah. Dan yang terakhir sekali adalah kita memperlahankan ataupun telak jaring semasa kita membaca kesemua itu sewaktu solat lah, walaupun di waktu malam. Okey, dan yang terakhir sekali saya akan pergikan kepada okey, jadi kita teruskan dengan hukum menguburkan jenazah. Jadi hukum asal untuk kuburkan jenazah adalah fardu kifayah. Seperti yang kita tahu, fardu kifayah kepada ke atas orang Islam ini adalah jikalau seseorang itu melakukan satu amalan ataupun satu
fardu kifayah itu, maka terlepaslah kepada orang lain. Jadi itu adalah hukum ataupun maksud asal fardu kifayah. Jadi itu sahaja daripada saya. Saya akan serahkan perbincangan ini kepada saudara Amir. Terima kasih kepada Naimullah atas presentationnya. Seterusnya saya Muhammad Amir Beroski, nombor metrik 056989. InsyaAllah akan meneruskan pembincangan ini. Okey, cara pengumumsian jenazah ada 11 ya. Yang pertama, kita perlu memperdalamkan lubang kubur supaya tidak tercium bau jenazah dan tidak dimakan oleh binatang pemakan bangkai. Yang kedua, meletakkan jenazah di tepi lubang atau yang kubur sebelah kiblat. Lalu ditaruh papan kayu dengan posisi agak miring. Yang ketiga, kemudian di atasnya ditaruh semacam bata posisi mendatar untuk menahan tanah timbunan sehingga tidak mengenai jenazah langsung. Dan yang keempat, meletakkan jenazah dengan memasukkan kepala jenazah dari arah kaki kubur. Seterusnya, letakkan jenazah posisi miring ke kanan menghadap kiblat dengan menopang tubuh menggunakan batu atau papan kayu supaya jenazah tidak kembali terlentan. Yang keenam, meletakkan tanah di bawah pipi jenazah sebelah kanan setelah kain kafan dan semut tadi dibuka. Yang ketujuh, memasukkan jenazah ke liang kubur dan membaca doa yang bermaksud dengan nama Allah dan atas agama Rasulullah. Yang ke-8, jenazah perempuan disarankan untuk membentangkan kain di atas kuburnya pada waktu dimasukkan ke liang kubur. Sedangkan untuk mayat lelaki tidak digalakkan. Yang ke-9, jenazah perempuan sebaiknya yang mengurus adalah lelaki-lelaki yang tidak dalam keadaan berjunub atau tidak menyetubuhi isteri mereka pada malam sebelumnya. Yang ke-10, setelah jenazah diletakkan di lubang kubur, disarankan untuk menaburkan tanah 3 kali dari arah kepala mayat, baru kemudian ditimbuni tanah. Dan akhir sekali ialah membaca doa setelah selesai menguburkan jenazah. Sahaja daripada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.